Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat pagi rakan-rakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah dan juga pada rakan-rakan pensyarah lain di UMS ini. Alhamdulillah, pada kali ini kita berjumpa sekali lagi untuk sesi 30 minit bersama TDAA, yang mana kita akan berkongsi sedikit ilmu, berkongsi pengalaman berkenaan dengan how that we develop, how that we design blended active learning class using our UMS interactive innovative technology enabled learning, which is we call it ITEL. Tuan-tuan dan puan-puan, pada uh, pada minggu ini kita akan melihat macam mana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti untuk kelas kita di 2 minggu yang pertama. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang kita sedia maklum, Pusat E-Pembelajaran UMS telah pun mengeluarkan kenyataan berkenaan tentang penggunaan ITEL, iaitu Interactive Innovative Technology Enabled Learning, sebagai pelantar utama, pelantar E-Pembelajaran rasmi UMS bermula pada semester ini, iaitu semester kedua, sesi pengajian 2022-2023. Oleh itu, sejajarlah juga dengan perkongsian 30 minit ini bertujuan untuk kita mendedahkan, tujuan untuk kita berkongsi sedikit pengalaman bagaimana kita mengaplikasikan, bagaimana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang sepatutnya ada di ITEL tersebut. Dan untuk pada kali ini, kita akan melihat, tapi sebelum itu, pada minggu lepas, pada 23 Mac, kita telah berkongsi berkenaan dengan introduction, pengenalan tentang ITEL, bagaimana kita menyokong ke ITEL ini, especially those who become the e-learning coordinator for all faculties, and also how that we gonna look ataupun we have introduced some of the learning theories in order for us to design active blended learning class. Ini kita telah lihat pada minggu sebelum ini. Okay? Dan kita boleh juga merujuk balik kepada rakaman video tersebut pada 23 Mac. Dan pada minggu ini, insyaAllah, pada kali ini, insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat how that we design the activities for the first 2 weeks of our teaching and learning class. So, pada perkongsian pada kali ini, kita akan melihat how to design introductory activities. Bagaimana mereka bentuk aktiviti-aktiviti pada 2 minggu yang pertama yang akan menimbulkan ataupun menyebabkan, yang akan menggalakkan pelajar-pelajar kita untuk menjadi aktif menggunakan platform ITEL ini. Jadi kita akan melihat secara prinsip berkenaan dengan aktiviti ini, bagaimana kita mereka bentuknya pada selepas ini, insyaAllah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada pada next perkongsian yang seterusnya pada 4 April, insyaAllah, kalau tiada apa-apa hal yang akan menghalang ini, how that we design the in-class exercises. Bagaimana kita mereka bentuk in-class exercise, ataupun saya suka memanggil aktiviti sebagai ICE, iaitu aktiviti dalam kelas secara berkumpulan, latihan berkumpulan ataupun latihan berpasukan di dalam kelas untuk kita menimbulkan ataupun kita menyediakan immersive active blended learning experience to our students. Ya, insyaAllah kita akan berkongsi bagaimana kita mereka bentuk, bagaimana kita merancang ICE ini untuk pelajar-pelajar kita pada sesi yang seterusnya, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk perkongsian pada ini, saya akan merefer ataupun saya akan merujuk kepada ITEL yang saya telah bangunkan
untuk kursus saya itu kursus KC 32603 Process Simulation and Integration. Okay. Untuk minggu pertama dan kedua ini, saya akan tunjuk bagaimana kita mereka bentuk atau kita merancang aktiviti-aktiviti yang sepatutnya perlu ada dalam sesi perkenalan. Tuan-tuan dan puan, minggu pertama dan kedua ini saya masih lagi kita boleh kategorikan sebagai sesi suai kenal. Sesi suai kenal pelajar-pelajar kita dan juga antara pelajar-pelajar kita dan juga antara kita dengan pelajar. Jadi seharusnya lah di dalam sesi soal kenal ini akan ada beberapa aktiviti yang sepatutnya akan menimbulkan suasana kekitaan, suasana harmoni, suasana fun, riang dalam kelas walaupun dalam platform atas talian. Okey, ini sebagai contoh. Okey, untuk kursus saya pada kali ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, kursus saya pada kali ini saya ada mengajar 2 kursus yang berhubung kait antara satu dengan lain disebabkan there are certain connection between these 2 courses. Therefore, untuk semester ini saya telah menggabungkannya. Saya telah mengintegrasi. Okay, I have integrated these 2 courses become one class in one single class, and that's we call it. Dalam ini disebabkan ada perubahan, there is a certain what we call it a new approach or a new innovation in combining or integrating 2 different courses which is directly related to each other into become one class. Kursus yang pertama adalah kursus proses design ataupun reka bentuk proses. Okay, total kredit dia adalah sebanyak 2 kredit, dan kursus yang seterusnya adalah simulasi proses, the process simulation, 3 kredit. Jadi when we combine it, that's become 5 hours meeting per week. Okay, dan dalam kita nanti saya akan menceritakan tentang secara terperinci bagaimana kita, apa kriteria-kriteria yang membolehkan kita untuk integrate these 2 different courses and make it as a single class. Okay, then after that kita kena ada juga sesi berkenaan dengan course synopsis and also information. It need to be detailed. Okay, sepatutnya kita kena terangkan secara detail berkenaan dengan course synopsis and also information. And then kena ada juga sedikit berkenaan tentang kita sebagai instructor. In this case, I'm calling myself as an instructor, not a lecturer, not a teacher, because I'm not giving any lecture at all. Saya sebagai instructor where I just become the facilitator of instructor to monitor their activity, teaching and learning activity during the face-to-face or physical face-to-face meeting. Okay, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kena ada ice breaking sebab minggu pertama dan kedua ni kita masih lagi kategorikan dia sebagai minggu soal kenal. Okay, minggu soal kenal antara pelajar dengan pelajar, antara pelajar dengan pensyarah. Sebab itu kena ada satu session yang khas untuk kita membuat sesi pengenalan atau ice breaking session. Okay, dalam ini saya akan tunjuk macam mana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti yang bersesuaian untuk ice breaking session ini. Dan seterusnya, when we already come up with the completed the ice breaking session, sepatutnya kita kena kenal pelajar kita, kita telah pun mengenali pelajar kita. So in this case, saya menambah satu lagi aktiviti untuk kita tahu lebih lanjut berkenaan dengan background of learning style of our students. Tuan-tuan dan puan-puan, learning style is very important. Dalam kelas kita kena memahami latar belakang pelajar kita bukan saja dari segi akademik, bukan saja dari segi geografi dia, bukan ataupun dia berasal daripada mana, bukan saja dari segi dia punya agama, dia punya gender. Kita juga kena faham ataupun kena tahu berkenaan dengan learning style of our student. Ada banyak cara di luar sana untuk kita membicarakan tentang learning style. Tapi pada semester ini dan juga untuk perkongsian pada kali ini, saya akan membicarakan tentang index of learning style that has been
developed by Professor Richard Felder. Okay, dan of course dalam learning style, dalam pelajar kita pun ini learning style dia akan berbeza-beza. Jadi it is important for us to understand this kind of difference of a learning styles of our students, such that we able to form a team that have the different kind of style, learning style within that team. Okay, penting. Jangan kita, kalau boleh janganlah kita ataupun membentuk pasukan tersebut yang mana learning style dia hampir serupa. Okay, hampir serupa. Dan ini akan bukan memudahkan, dia akan menimbulkan certain conflict at the end. Kalau learning style yang sama, yang kita bentuk pelajar kita ni dalam pasukan yang sama itu, dia punya learning style itu adalah hampir sama. Akan menimbulkan, there are certain possibility that student will have a certain conflict at the end, okay, or during the teaching and learning activities. So therefore, it is important for us to able to differentiate between different learning style of our students, such that when we want to form a team for them, then they will have a not homogeneous, this non-homogeneous kind of team within that kind of team that we have formed. Okay, biasanya itu saja highlight yang saya tunjuk untuk berkenaan dengan sesi suai kenal pada minggu pertama dan juga minggu kedua, dan kita akan pergi secara detail untuk setiap section ini. So kita pergi kepada pengenalan berkenaan dengan integration dan juga integration of two different courses. Okay, so it is important for us, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mereka bentuk, bila kita merancang satu pendedahan, satu pengenalan kursus ataupun satu inovasi yang baru kepada pelajar, kita kena jelaskan secara terperinci mengapa kursus tersebut, mengapa inovasi tersebut kita ingin lakukan. So dalam kali ini, dalam semester ini, saya akan menggabungkan dua kursus yang berlainan, okay, tapi berada pada semester yang sama untuk pelajar ataupun untuk kohort pelajar yang sama. Okay, two different courses. The first one is process design, 2 credit, and the second is process simulation, 3 credit. So I combined these two, I integrated these two and make it and plan it, implement it within a single class. Therefore, we're going to have a 5 hours meeting. Okay, so antara syarat bila kita ingin membuat integrasi dua kursus yang berlainan menjadi satu kelas, dia sepatutnya kena ada ciri-ciri ataupun kriteria yang kita perlu patuhi. Okay? Nanti saya akan cerita secara terperinci berkenaan dengan ciri-ciri tersebut. Tapi yang pertama kita kena jelaskan why that we need to do this kind of integration. Okay? Dalam ini saya telah membuat satu pernyataan yang ringkas berkenaan dengan this kind of strategy. Why that we need to integrate two different important areas study in chemical engineering, process design and also process simulation. And in order for students to get more deep of immersive learning, more deep of the knowledge, therefore we need to do certain some of the activities, some of the teaching and learning activities as well as assessment need to be integrated. Supaya pelajar kita akan ada masa yang lebih cukup mencukupi masa bagi mereka untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti secara dalam kumpulan atau dalam pasukan, supaya mereka dapat deep understanding of the concept untuk kedua-dua kursus ini. Dan alhamdulillah, untuk dua kursus yang saya akan handle untuk semester ini, dua kursus tersebut berkait rapat antara satu dengan lain. When we are talking about process design, okay, there is a certain theory on this process design, and after we design a certain chemical engineering process, then we need to simulate it using the available process simulator. Jadi dia ada kaitan
design first, and after that we simulate it. Jadi, in order to make this course very effective, hopefully, okay, hopefully at the end of this semester, result dia akan nampaklah sedikit penambahbaikan dari segi bukan saja dari segi pemahaman pelajar, tetapi juga dari segi interaction, dari segi team working, dan juga dari segi pengalaman pelajar-pelajar dalam memahami dua konsep ataupun dua area yang besar dalam kejuruteraan kimia ini. So, then this is develop the infographic on this kind of integration process, integration of the course. Okay, dalam ini, dalam semester ini saya masih lagi menggunakan pakai blended cooperative learning. Kalau tuan-tuan dan puan-puan mengikuti perkembangan saya pada tahun lepas dan pada semester lepas, kebanyakan kursus-kursus yang saya laksanakan adalah menggunakan konsep ataupun learning theory of blended cooperative learning. Okay, I use the blended learning theory, combine it with cooperative learning theory. Okay, blended learning, of course, we know it is basically kita quite familiar with the blended learning. Okay, adalah menggunakan certain teknologi, dan secara pada perkongsian yang sebelumnya saya pun telah menjelaskan tentang how that we use the TPACK framework ataupun TPACK model for us to implement the blended learning. Dan saya masih menggunakan konsep yang sama, masih menggunakan framework yang sama, which is TPACK, dan juga masih menggunakan learning theory, cooperative learning theory. Maksudnya untuk pelajar-pelajar mengalami pengalaman pembelajaran imersif. Sepatutnya pelajar ini bukan sahaja mengalami secara bersendirian, secara individu. You need to be come up with it as a team, secara berpasukan. Sebab itu saya menggunakan pakai cooperative learning theory. Cooperative learning theory adalah ataupun dalam bahasa ataupun dalam konsep yang paling mudah adalah team-based learning. Pelajar-pelajar kita akan berada dalam pasukan yang tetap. Okay, it's a permanent team starting from the first day of the semester until the end of the semester. Permanent, tetap. Whatever teaching and learning activities, they need to do that, they need to implement that, they need to solve it within this permanent team. That's why we call it team. Berbeza dengan satu lagi learning theory yang berkaitan dengan group based, or we call it collaborative learning. Group based ni dia lebih kurang sama, cuma group based ni dia tidak permanent. It is based on the activity, or it is based on the project. When the certain project has been done, then group ini akan terbubar secara sendirinya. Then when we have another kind of activities, then we form another group. Itu kita panggil group based. Group based ni dia tidak permanent dan juga is not really structured compared to the cooperative learning ataupun team based. Okay. InsyaAllah nanti kita akan melihat kita akan jelaskan ataupun kita akan kongsi secara terperinci berkenaan dengan perbezaan antara group-based collaborative learning theory dengan team-based, which is cooperative learning theories di sesi yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, okay, this is the infographic of the framework of these integrated courses. Again, with the same learning theory yang sama, dan juga menggunakan teknologi yang lebih kurang sama. Dalam ini saya menggunakan ITEL dan juga there is one special MOOC for surface in order of the student to learn by themselves on the process simulation. Dan juga kita menggunakan industrial type of process simulator which we call it Aspen HYSYS. Okay. Dan bagaimana kita boleh melaksanakan integrasi dua kursus yang berlainan ini? Yang pertama adalah they must share the same learning outcome. Itu syarat yang pertama. When we want to integrate two different courses and make it a single class, these two courses must have a similar course learning outcome.
Okay. Untuk kursus yang ini, untuk yang proses design, dia ada 3 kredit, jadi learning outcome dia adalah lebih, ada 3 learning outcome, berbanding dengan proses simulation yang ada 3 kredit, jadi learning outcome dia lebih sikit, ada 4 learning outcome di situ. Tetapi, ketiga-tiga learning outcome ini adalah sama. Apa yang membezakannya adalah, satu berkenaan dengan design, satu berkenaan dengan simulation. Tapi dia punya activity, dia punya statement are similar, almost similar. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita ingin mengintegrasikan dua kursus yang berlainan dalam satu kelas, so once we have done the almost similar learning outcome, they're sharing the same learning outcome, then the teaching and learning activity should be planned, should be the same. Bila kita nak melaksanakan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pelajaran, semua untuk kedua-dua ini kenalah satu sahaja dan sama. Kita laksanakan secara serentak untuk teaching learning activity untuk dua kursus ini secara serentak dan dia kenalah sama teaching learning activity. Maksudnya bila kita buat in-class exercise ke, kita ada team-based project ke, ataupun kita ada discussion, semua adalah sama untuk kedua-dua kelas ini. Sebab itu membolehkan kita untuk melakukan integrasi. Dan yang ketiga, this is based on the constructive alignment, sama juga yang tadi itu. Bila kita telah ada learning outcome, it should be aligned, constructively aligned with the teaching learning activity, as well as pentaksiran ataupun assessment should be the same for these two courses. Okay, bila kita telah ada tiga konsep ini, sharing the same learning outcome, teaching and learning activity should be the same, dan juga assessment should be the same. Therefore, we can able to integrate these two different courses into one class. Okay. Di sini pun saya juga telah menunjukkan satu statement berkenaan dengan kenapa, how that we implement this kind of two integrated courses. Okay, the course structure allow the integration of both. So involve organizing course into module. So each module covering certain topic or aspect in this course. So dalam khusus ini saya telah ada satu full online module ataupun full online module yang cover concept of using process simulator. Dan ini digunakan pakai untuk kedua-dua kursus. Sebab tu mudah untuk saya menggabungkan dua kursus ini. Course content, okay, you need to have a certain similarity, okay, adequately cover. So macam konsep-konsep yang ataupun topik-topik yang basic yang wajib ada dalam kedua-dua ini seperti the diagram, the process flow diagram, the design, the equipment design, the control, the safety consideration should be covered. Yang merangkumi kandungan khusus yang cover dalam kandungan dalam kedua-dua kursus tersebut. It should be covered the same tools, the same software, okay, teaching method the same, assessment method, okay, and so on. Okay, ini adalah sebagai penerangan untuk introduction on the concept of the integration. Dan selain itu juga kita kenalah juga untuk melihat the basic background on our student towards these incoming courses. Macam ini, saya telah buat satu aktiviti yang paling mudah menggunakan Menti, dan I'm asking them about what they understand about the process design. And almost them already answer this. Dan juga untuk process simulation, just know about the basic knowledge on the process simulation. This is very important for us to get a certain background of our student. Okay, walaupun tak kisahlah, walaupun jawapan yang diberikan oleh pelajar itu mungkin akan salah, tapi that's okay. This is just, we would just want to know their prior knowledge on this. Dan kita pergi kepada course synopsis and also information. Okay, setelah kita menerangkan konsep yang baru tu, itu pun mungkin some of rakan-rakan pensyarah sekalian mungkin boleh skip kalau tiada perubahan ataupun tiada konsep yang baru yang kita hendak jelaskan kepada pelajar lain. Just terus kepada yang ini, which is the course synopsis and information. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk bagi saya lagi much prefer using the infographic rather than I'm typing all of those information. Okay, so kita tulis course simulation yang ini just untuk process simulation dan integration.
Dan ini untuk di sini CLO yang cover dan juga content, dan a little bit discussion on what that they expect to learn untuk from this course. Okay, sometimes the expectation will be different at the end of the semester. Sebab tu kita kena selalu membuat reflection, buat refleksi pada pelajar-pelajar. Ini just kind of reflection at the beginning of the semester. Dalam ini saya akan juga mungkin akan the formal reflection, which is akan ada dua, midterm learning reflection as well as the interim at the end of the semester, the learning reflection. Okay, kena ada bagi reference apa yang akan perlu diguna pakai oleh pelajar, dan yang paling penting juga kita kena ada as what I mentioned in the earlier about this minggu pertama dan kedua ni adalah minggu soal kenal. Jadi make sure that you give a very brief information about yourself. Okay, so I have come up with a certain infographic of my background, dan juga saya juga sertakan my official personal web page yang mana pelajar boleh surf by themselves to know more about myself, dan sedikit makluman berkenaan dengan diri kita kalau boleh lah. This is just optional. Yeah. And the most important thing, you need to have a certain activity ataupun certain section that allow your student to ask question to you directly, yang hanya boleh dilihat oleh yang antara pelajar dengan pensyarah sahaja. So you need to have this kind of platform ataupun opportunity for them to ask question personally. Okay, ini secara formal. Selalunya saya akan minta pelajar untuk personal message for me, guna WhatsApp pun cukup. But this is for documentation. It's better for you to have this kind of forum. Okay, this kind of forum that basically will give you kenapa tak boleh? Okay. Alright. Give you the interaction between you and student. Okay, next is the ice breaking. Masih lagi minggu, sebab kita masih lagi menganggap minggu pertama dan minggu kedua ni sebagai minggu soal kenal. Tadi selepas kita telah memperkenalkan diri kita secara ringkas, dan kita kena tahu juga pelajar-pelajar kita. Okay, so the ice breaking, to make sure there is a certain clear instruction yang boleh para pelajar kita faham the instruction and what they need to do. So dalam kes ini saya minta para pelajar untuk just memperkenalkan diri dia dan asal daripada mana. Okay, sebelum ni, untuk semester sebelumnya saya menggunakan Mentimeter untuk pelajar menerangkan their self introduction. Okay, cuma pada semester ini saya menggunakan konsep yang agak berbeza sikit. Saya menggunakan Flip, yang mana pelajar akan membuat video yang ringkas berkenaan dengan diri ataupun berkenaan dengan dia punya pengenalan pada diri sendiri. Okay, walaupun masih tidak ramai pelajar yang belum lagi memperkenalkan diri menggunakan video, because I think this is the new thing for them, but still it's okay. We need to allow them to take certain kind of time in order for them to get familiar with this kind of apps. Okay, walaupun saya pun masih lagi baru menggunakan Flip ini. Okay, so tapi telah ada beberapa pelajar yang telah berjaya. Okay, telah berjaya pun membuat simple video, dah sampai pun dalam 1 minit, just to give them certain what we call it pindahan untuk kepada teknologi seperti itu. Sebab video sekarang ni is very common, dan juga menjadi satu apa kita panggil set skill yang perlu ada untuk pelajar-pelajar kita. Okey, itu pengenalan. Dan selain daripada kita minta pelajar untuk membuat video ringkas berkenaan dengan diri sendiri, dan kita perlu juga mengetahui student personal information. Okay, dalam kes ini saya meminta pelajar untuk mengisi borang
pengenal ataupun personal information pelajar-pelajar, yang mana dalam itu saya memerlukan pelajar untuk first meletakkan dia punya alamat, sebab selalunya pelajar kita akan berada di kampus-kampus yang berlainan. Jadi it's very important for us to know their location such that when we form a team for them, make sure that they are from the same campus. Jadi mudah untuk mereka membuat perbincangan di kampus-kampus kediaman selain daripada membuat perbincangan di fakulti. Jadi itu antara makluman yang penting yang kita perlu dapatkan. Selain itu, kita perlu juga mendapatkan makluman berkenaan dengan academic background of our student. Make sure that what the prior courses that required for these two courses in this semester, that we need to know what basically that the grade that they are having for that. Okay? Dan selepas itu kita kena minta pelajar untuk submit. I'm asking student to submit it before the second class, such that the second class they already have their own team and perbincangan akan berlaku. Okay? Dan perkongsian yang seterusnya adalah berkenaan dengan learning style. The index of learning style, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam index of learning style ni dia ada 3 kuadran yang berbeza. Okay? Biasanya pelajar kita akan ada antara visual or verbal, tapi untuk technical student, they are more visual rather than verbal. Active or reflective. Suppose the technical student or engineering student should be more active rather than reflective. Reflective ni more kepada art student, because they need to look, they need to monitor, at the end that they will reflect. At the end of the activity, they will reflect. It's quite different with our technical engineering student. They need to be active within dalam activity. Sensing or intuitive or sequential or global. Untuk pelajar kejuruteraan ataupun technical, our student are more sequential rather than global. Sebab tu agak mudah untuk kita menerangkan kepada sequential student the step by step. They really easy for them to understand it if we explain the certain concept step by step for them for the sequential learner. Tapi untuk global learners, tapi kena ingat kalau dalam kelas kita tu ada global learner, make sure you get some introduction first. Give them a helicopter overview of the concept, because global learner dia nampak benda tu dari jauh dulu. The big concept first. Lepas tu baru dia akan pergi kepada step by step. Okay, ini penting. Bila kita mengetahui index of learning style of our student, so dia juga membantu kita untuk merancang teaching and learning activity for our student. Okay, so saya minta pelajar untuk membuat infografik berkenaan dengan their own index of learning style. Macam ini contoh untuk saya. Okay, ILS for myself, so more on the sequential learners, visual, more sensing and active. Balance, I can say that I'm quite balanced in terms of active dan juga reflective. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ini saya juga bagi contoh ataupun bagi link untuk pelajar-pelajar pergi kepada survey. Okay, Index of Learning Style Questionnaire ini developed by Professor Felder from North Carolina State University. Dan ada banyak soalan yang basically very simple, easy for them to answer it. And all of this learning index style will be developed at the end of the questionnaire. Jadi senang. Okay? Dan itulah antara aktiviti yang saya akan perlukan pelajar untuk submit. Okay? They need to submit that before the next class. That's that I'm able to take that as one of the criteria to form a team. Okay? Then I will have the team formation after this. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya itu sahaja perkongsian saya pada kali ini, pada pertemuan kita yang kali kedua ini, bagaimana kita mereka bentuk aktiviti-aktiviti pada minggu pertama dan minggu kedua. Yang mana pada minggu pertama dan minggu kedua ini masih lagi kita kategorikan sebagai minggu suai kenal. Kita berkenalan dengan pelajar kita. Pelajar-pelajar berkenalan dengan rakan-rakan mereka. So, it is very important for us to get this kind of information as early as possible. Jadi mudah untuk kita merancang atau bagaimana kita membentuk tim, pasukan-pasukan untuk pelajar kita. Pastikan dalam itu tidak ada satu kategori yang lebih kurang sama saja.
So, berbeza dari segi gender, berbeza dari segi agama, berbeza dari segi bangsa, berbeza dari segi academic background, as well as difference between their learning style. Dan insyaAllah, tuan-tuan dan puan-puan, pada perkongsian kita yang seterusnya, perkongsian kita yang seterusnya, kita akan melihat kepada how that we design in an in-class exercise activity. Selepas kita berkenalan dengan pelajar, selepas pelajar ini telah pun mempunyai pasukan masing-masing, dan bagaimana mereka bentuk in-class activity. Walaupun we call it in-class activity, tetapi kita kena design benda ni, mereka bentuk aktiviti ini seawal mungkin. Kita kena bagi kepada pelajar sebelum pelajar ini masuk ke ataupun perjumpaan seterusnya. Therefore, they need to do some pre-activities. Okay? Prior to the meeting, they need to do something. Supaya bila kita masuk dalam kelas sahaja, pelajar telah pun boleh melakukan perbincangan. Sebab itu, untuk saya punya fokus yang sebelum-sebelum ini saya telah pun menyatakan yang saya tidak pernah membuat syarahan. Saya cuma sebagai facilitator, because aktiviti yang berlaku dalam kelas saya adalah kebanyakannya adalah aktiviti-aktiviti yang berdasarkan kepada pasukan, yang mana pelajar-pelajar akan berbincang sebelum, semasa, dan juga selepas kelas. Sebab itu, how we design the activity in class activity is very important. Dan insyaAllah pada perjumpaan pada perkongsian yang seterusnya, insyaAllah pada minggu hadapan, kita akan sama-sama melihat bagaimana mereka bentuk in-class activity ini, dan how that we relate it with our supporting ITEL material. Okay? Kalau adalah. Okay? Jadi saya akan tunjuk macam mana nanti mereka bentuk aktiviti ini dengan sokongan, dengan bantuan daripada self-paced learning material. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas perhatian. Ada sedikit panjang pada kali ini, tapi tak. InsyaAllah, sekiranya rakan-rakan pensyarah ada sedikit makluman ataupun ada sedikit pertanyaan berkenaan dengan masalah dalam implementasi ITIL ini, silalah type di komen supaya kita boleh bincangkan pada perkongsian yang seterusnya. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.